Hai guys, what's up? Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua yang tengah tengok ni berada dalam keadaan sihat dan dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan terima kasih banyak-banyak guys kepada korang semua sebab sudi untuk tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan aku harap korang sudi untuk stay tune sampai habis. Dan juga tak lupa kepada korang yang baru mengenali Faiz Cerita. Salam perkenalan aku ucapkan buat korang. Dan jangan lupa guys, support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan juga share video ni. So guys, sebelum aku memulakan penceritaan, aku nak minta izin daripada korang, sekiranya kalau korang tidak keberatan, kalau korang rasa macam lama nak tunggu kisah yang aku nak ceritakan ni, korang boleh skip. Tapi kalau korang sudi untuk dengarkan, terima kasih banyak-banyak guys. Dan sememangnya aku mengharapkan korang yang tengah tengok ni sudi untuk dengarkan sedikit apa yang aku nak sharekan ni. Tapi korang jangan risau, aku tak akan mengambil masa yang agak lama. Macam ni lama? Tak. Pendek ni je, okay? So, apa yang aku nak beritahu ni, aku nak minta maaf banyak-banyak di atas segala salah silap. Mungkin ada yang kurang selesa dengan sikap aku. Mungkin ada yang kurang selesa dengan kata-kata aku sepanjang penceritaan. Mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Yalah, mungkin ada beberapa kelemahan dan kesilapan lain yang mungkin aku terlepas pandang. Aku minta maaf banyak-banyak sangat guys. Dan aku harap semua yang tengah tengok ni, tak kisahlah pakcik, makcik, tak kisahlah adik-adik, kakak-kakak kan, tak kisahlah berapa pun umur korang, saya mengharapkan korang untuk stay support Faiz Cerita. Teruskan support kerana sokongan korang sangat-sangat bermakna, sangat-sangat memberi saya satu semangat untuk membuat video-video kisah seram yang ada di Faiz Cerita ni. Tanpa sokongan korang, saya memang tak boleh nak buat video ni. Tapi disebabkan korang sudi untuk support, jadi membuatkan saya rasa semangat dan sentiasa berfikir untuk perbaiki kesalahan dan kesilapan untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Jadi apa-apa pun guys, terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi untuk tengok video ni. Dan teruskan support Faiz Cerita. Sangat-sangat terima kasih lah kepada korang semua yang sudi untuk support Faiz Cerita. Dan please support. Saya mendoakan korang semua sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Amin. So guys, tanpa kita membuang masa yang banyak lagi, dalam video kali ni apa yang aku nak sharekan dengan korang, di mana kisah seram yang aku nak kongsikan ni datangnya dari seseorang yang namanya Kak Zai. So guys, apa yang Kak Zai ni kongsikan kepada aku untuk aku sharekan dengan korang, kisah seram Kak Zai ni, dia bagi tahu peristiwa yang menyeramkan ni berlaku ke atas diri dia sewaktu dia berusia penghujung umur 20-an. Dan sekarang ni Kak Zai ni dah berumur 40-an macam tu dah. So dalam 20 tahun yang lepas lah macam tu kisah Kak Zai ni. Kisah seram Kak Zai ni, dia berlaku macam mana tau. Dia bukan berlaku di dunia realiti. Bukannya dia pergi berjalan mana-mana tersumpak nampak apa-apa, yalah kelibat ke, hantu ke kan. Bukan. Tapi kisah seram beliau ni terjadi di dalam mimpi beliau guys. Yang dia kata memang untuk di-share kan, memang dia rasa macam tak tahulah kan seram ke tak seram. Tapi apa yang dia nak sharekan ni memang kisah benar. Waktu berlaku tu, memang dia dapat rasa satu perasaan yang takut walaupun dalam mimpi guys. Sepanjang tidur dia tu, kata dia, korang bayangkan guys, dia bergelut dalam mimpi tu. So kalau korang nak tahu apa yang di mimpi tu seram ke tak seram, korang kena stay tune sampai habis. Pengenalan cerita Kak Zai ni, macam yang aku bagi tahu dengan korang tadi, kisah ni berlaku ke atas diri dia sewaktu dia berumur penghujung 20-an. Dan kata Kak Zai, waktu tu dia pun sudah pun berkahwin tapi tak mempunyai anak lagi. Insiden yang menyeram ni, kata Kak Zai, berlaku ke atas diri dia sewaktu tu di rumah. Dan masa tu dia dah masuk dalam bilik tidur nak tidur. Suami dia pula masa tu bekerja shift malam. Kata Kak Zai, bila suami dia keluar bekerja shift malam, memang dekat rumah tu, dia kata memang dia terasa sangat-sangat sunyi lah guys. Dan waktu biasa yang suami dia pergi kerja shift malam ni pula dalam pukul 6.30 petang. Jadi selepas dia suami dia keluar melangkah pergi kerja untuk shift malam tu, mulalah terasa sunyi. Walaupun ketika tu dia duduk di rumah mertua. Cerita Kak Zai ni bermula macam ni. Ada satu hari tu, masa tu memang suami dia ni kena kerja shift malam lah. Dan seingat Kak Zai, memang masa tu suami dia tengah bersiap nak pergi kerja. Dan masa tu pula suami dia kena bekerja shift malam selama seminggu. Apa yang Kak Zai ni dia sharekan sikit guys, katanya ini adalah rutin kebiasaan dia lah sebelum dia nak masuk tidur. Kak Zai ni dia suka guna lampu tidur
Yang jenis lampu tu warna kuning malap. Lepas Kak Zai dah hidupkan semua lampu-lampu ni guys, kata dia apa yang dia buat lah sebelum nak masuk tidur tu, dia macam ada belik-belik majalah. Itu memang rutin lah sebelum nak masuk tidur. Yelah waktu tu seingat Kak Zai teknologi social media belum begitu canggih, jadi tak adalah nak belik-belik handphone, belik-belik majalah, surat khabar apa semua. Dalam dia belik-belik majalah tu, dia baca-baca apa semua, dalam keadaan tak sedar dia pun tertidur. Dalam tidur dia tu, dia ada bermimpi ada munculnya seorang perempuan cantik. Perempuan tu pula memakai baju serba berwarna kuning. Yang perempuan tu berada dekat dalam bilik tau. Sebuah bilik yang Kak Zai tak tahu bilik tu kat mana pun, tapi dia ada dekat dalam sebuah bilik tu dengan perempuan yang cantik yang pakai baju warna kuning ni. Kata Kak Zai, perempuan yang pakai baju warna kuning tu, pakaian dia tu seakan-akan macam pakaian bangsawan. Dari hujung kepala sampailah hujung kaki, kata Kak Zai, memang penuh berwarna kuning. Perempuan tu pula, kata Kak Zai, dia masuk dalam bilik tu dan dia duduk atas katil dengan Kak Zai. Kata Kak Zai dalam bilik tu ada katil. Dia masa tu memang kat atas katil tu lah dalam mimpi tu. So perempuan tu dia masuk dalam bilik tu, lepas tu dia duduk atas katil tu dengan Kak Zai. Perempuan yang pakai baju kuning tu, dia duduk dekat bujung katil dan dia duduk cara yang bersimpuh. Kata Kak Zai dalam mimpi tu, apa yang perempuan tu buat dengan dia, perempuan tu berborak dengan dia, berbual dengan mesra sangat lah. Apa yang perempuan tu borak dengan dia, perempuan tu bagi tahulah yang dia kesian dengan Kak Zai ni. Kak Zai ni seorang-seorang, mestilah terasa sunyi. Kak Zai bagi tahu kalau nak kata sunyi, yelah memanglah sunyi sebab suami dia keluar bekerja waktu malam kan. Tapi kalau ikutkan taklah 100% sunyi sebab dia duduk dekat rumah mertua. Tetapi apa yang perempuan dalam mimpi tu masukkan Kak Zai ni sunyi kan, sebab Kak Zai beritahu waktu tu dia tak ada anak. Jadi dia kata yelah faham lah perasaan macam mana kan. Sunyi maksudnya sunyi yang tak ada anak. Dan guys, kalau korang nak tahu, perempuan tu juga selain dia berborak dengan Kak Zai ni, macam konon-konon simpati dengan Kak Zai ni, dia ajaklah Kak Zai ni berkawan dengan dia, kata Kak Zai lah. So Kak Zai bagi tahu walaupun perempuan tu ajak dia berkawan, tapi entah kenapa dalam mimpi tu memang dia ada satu rasa yang mengatakan perempuan ni adalah hantu. Kak Zai bagi tahu cara perempuan tu bercakap dengan dia nak berkawan dia ni, perempuan tu cakap macam ni, aku datang ni nak berkawan dengan kau, sambil senyum tau guys, senyum yang menyeramkan lah. Tapi Kak Zai cakap dengan dia, aku tak nak. Dan perempuan tu guys teruskan memujuk Kak Zai ni, memujuk, nak juga Kak Zai ni berkawan dengan dia. Tapi Kak Zai berkeras. Dalam mimpi tu lah Kak Zai cakap, aku tak nak. Kak Zai beritahu dengan perempuan tu, aku tak nak berkawan dengan kau. Aku memang tak nak berkawan dengan kau sebab engkau ni hantu. Memang kata Kak Zai dalam mimpi tu, dia menjerit-jerit tau. Sampai macam tu sekali guys. Dia memang tak nak berkawan dengan perempuan tu sebab dia tahu perempuan ni hantu. Tapi perempuan tu yang berbaju kuning ni berkeras-keras nak memujuk juga Kak Zai ni untuk berkawan dengan dia. Lama kelamaan, kata Kak Zai, perempuan ni marah. Perempuan tu cakap dengan Kak Zai, kenapa kau tak nak kawan dengan aku? Niat aku ni baik tau nak kawan dengan kau. Niat aku ni nak temankan kau. Sebab kenapa aku nak kawan dengan kau? Sebab engkau sunyi. Bukan tu je, perempuan yang baju kuning tu juga ada cakap dengan Kak Zai dalam mimpi dia, engkau tahu tak, dekat dalam rumah ni juga aku ada kawan, nama dia Suryanti, tapi dia tu boh. Boleh cakap ke? Nak lepaskan ke? Sebab Kak Zai dia mention perkataan tu BO, lepas tu bintang-bintang H. Jadi boh. So faham lah. Itu dalam mimpi tu, perempuan tu cakap mimpi tu, dia beritahu Kak Zai dia ada kawan duduk dekat dalam rumah tu, duduk dekat ruang tamu kat belah bawah, nama dia Suryanti dan dia boh. Lepas tu dia kata kawan dia tu penakut. Kata Kak Zai walaupun itu mimpi kan, tapi ketika dia dalam mimpi tu, dia beritahu dia pun tak tahu kenapa perempuan tu boleh cakap benda macam tu dekat dia. Banyak jugalah benda yang perempuan tu bercakap dengan Kak Zai ni guys. Banyak sangat dia kata. Memang memujuk apa semua, tapi Kak Zai macam mana pun tetap berkeras tak nak berkawan dengan dia. Dan perempuan tu pun marah. Tak lama kemudian, kata Kak Zai, tiba-tiba guys, rupa dia yang cantik tu bertukar guys, jadi wajah Cik Pun. Dan Kak Zai beritahu dia masih ingat lagi sampai sekarang. Dia kata Allah, memang tak boleh nak lupa walaupun itu mimpi. Keadaan perempuan tu bertukar, muka dia tu dengan rambut yang berserabai gila bertukar jadi baju berwarna putih yang kotor-kotor. Dan Kak Zai beritahu kuku perempuan tu
pun bertukar guys, jadi kuku yang panjang, hitam. Memang dia kata menyeramkan. Dia marah sangat guys dengan Kak Zai sebab Kak Zai tak nak berkawan dengan dia. Dan Kak Zai beritahu kat sinilah bermulanya dia terasa sangat-sangat takut sampai menyebabkan dia trauma nak tidur malam. Perempuan tu yang dah bertukar jadi Cik Pon ni, dia terus attack Kak Zai ni. Dia cekik Kak Zai. Dan dalam mimpi tu juga Kak Zai ada nak bacalah ayat-ayat yang dia tahu. Tapi entah macam mana pada masa tu, semua ayat-ayat yang dia nak baca semuanya dah tunggang terbalik. Kak Zai kata memang dia agak struggle dalam mimpi tu guys, nak lepaskan diri. Kuku perempuan tu yang berwarna hitam dan panjang tu memang sangat-sangat tajam. Memang Kak Zai beritahu boleh terasa tau, rasa sakit pedih yang dia cekik dekat leher tu. Memang kata Kak Zai, dia punya rasa tu, perasaan dia apa semua tu memang real. Dan dalam mimpi tu juga dia hanya berserah lah. Dia cuma cakap, ya Allah kau bantulah aku. Tengah-tengah Kak Zai struggle nak lepaskan diri ni, pada masa yang sama Cik Pon tu mencekik dia dengan sekuat hati ni. Tiba-tiba Kak Zai beritahu dia menghilang. Lepas tu Kak Zai pun terus terbangun. Bila Kak Zai dah terbangun, dia terus tengok sekeliling. Dia ada terdengar bunyi azan subuh yang kedengaran sayup-sayup, datangnya daripada masjid yang tak jauh daripada lokasi rumah tu. Waktu tu dia kata dia memang sangat-sangat bersyukur. Memang dia kata Alhamdulillah sangat-sangat, sebab Allah Ta'ala dah bantu dia. Kalau tak, dia kata memang dia boleh meninggal dunia guys, dalam keadaan dia tidur tu, sebab dia mimpi kena cekik dengan Cik Pon tu. Sejak dari peristiwa tu lah, kata Kak Zai, dia tak nak guna lampu kuning. Lepas peristiwa tu dia dah takut dah nak buka lampu kuning. Dia kata entahlah ada kaitan ataupun tidaklah dengan mimpi dia tu. Sebab kata Kak Zai, yang dia mimpi tu asalnya kan perempuan pakai baju warna kuning. Nak cakap ada kaitan ataupun tak ada kaitan pun tak beranilah. Tapi dia ada cerita lah hal-hal ni dekat beberapa kenalan apa semua, dan kata mereka kemungkinan itu adalah jin. So guys, itulah penceritaan sedikit yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ni. Kisah yang dikongsi dari Kak Zai ni, yang pengalaman dia ni yang dia kata bagi dia memang menyeramkan dan berlaku di dalam mimpi guys. So dia kata untuk dia sharekan kisah ni guys, untuk kita sama-sama dengar. Dia kata mungkin tidak begitu seram macam kisah-kisah yang lain, tapi kisah ni kisah benar. Dan dia kata hanya yang pernah lalui mimpi macam ni je yang tahu perasaan dia macam mana guys. Untuk korang semua yang tengah tengok ni, korang rasa macam mana? Cuba korang komen sikit cerita Kak Zai ni. Kalau korang ada apa-apa nak nilaikan ke, nak share pengalaman yang sama ke seberingkas, pun boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. So guys, terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi untuk tengok video kali ni. Terima kasih banyak-banyak. Aku minta maaf banyak-banyak di atas segala kelemahan dan segala kesilapan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang kurang menyenangkan, sekali lagi aku minta maaf banyak-banyak, dan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. So aku harap korang semua yang tengah tengok ni please support Faiz Cerita. Stay support kerana aku amat memerlukan support daripada korang semua, dan aku tak dapat nak balas jasa kebaikan korang semua yang sudi untuk tengok video yang ada di Faiz Cerita, yang sudi support Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak. Semoga korang semua yang tengah tengok ni dilimpahkan rezeki yang luas, dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dipanjangkan umur. Amin. So guys, kalau ada sesiapa yang ada pengalaman kisah seram, kisah-kisah misteri yang sudi untuk dikongsikan kepada Faiz Cerita, bolehlah emailkan di Faiz Cerita. Jadi bolehlah aku kongsikan di dalam video di masa akan datang, sekiranya kalau korang tidak keberatan. So guys, itu sahaja daripada Faiz Cerita. Sekian, stay tune guys untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.